Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua 1.5 juta pekerja dan majikan dalam sektor dan industri yang dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan supaya mematuhi syarat prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata Seri Paduka Baginda turut menitahkan supaya pekerja dan majikan mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan bagi sektor masing-masing oleh Kementerian Kesihatan dan agensi penguatkuasaan. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong semalam berkenan menerima menghadap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali untuk mendengar sendiri langkah yang dilaksanakan kerajaan bagi menangani impak COVID-19 terhadap kedudukan kewangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menerusi sidang video selama 30 minit di Istana Negara petang semalam, Seri Paduka Baginda berkenan mengambil maklum mengenai peranan MITI dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kementerian itu. Jangkitan pandemik COVID-19 di Malaysia dijangka akan tamat sepenuhnya awal Julai depan, menurut Data Driven Innovation Laboratory Singapore University of Technology and Design. Mengikut ramalan berdasarkan data yang dibuat pada 26 April lalu, sebanyak 97% jangkitan itu dapat dikawal pada 6 Mei, manakala pada 20 Mei pula, wabak itu dikatakan akan dihapuskan sebanyak 99% di negara ini. Data sama turut menunjukkan rata-rata negara di Eropah akan mengakhiri wabak tersebut antara Julai sehingga Oktober depan. Sehingga kini wabak yang didakwa berpunca dari sebuah pasar basah di Wuhan pertama kali muncul pada bulan Disember tahun lepas itu telah menjangkiti lebih 3 juta orang di seluruh dunia. Pengendali pelabuhan di seluruh negara diarahkan untuk membenarkan syarikat yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengikut polisi Majlis Keselamatan Negara untuk meneruskan aktiviti import dan ekspor mereka berkuat kuasa hari ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, tindakan itu selari dengan keputusan kerajaan yang bersetuju supaya sektor-sektor ekonomi dibenarkan beroperasi bagi memulihkan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut kenyataan itu, syarat tersebut turut dikenakan kepada mereka yang terlibat dengan aktiviti import dan ekspor bagi kedua-dua jenis barangan keperluan, penting dan tidak penting di pelabuhan yang akan dibenarkan beroperasi 24 jam sehari. Jelas kenyataan itu lagi, kementerian akan terus memantau keadaan semasa berkaitan logistik dan pengangkutan yang mempengaruhi syarikat-syarikat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan akan mengesyorkan polisi yang berupaya mengurangkan implikasi ekonomi. Pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA bercadang melonggarkan beberapa sekatan dan langkah terhadap aktiviti awam dan perniagaan berikutan situasi COVID-19 bertambah baik dengan merekodkan 1 digit kes baharu. Thailand mencatatkan 7 kes baru COVID-19 dan 2 lagi kematian semalam menjadikan jumlah kes jangkitan adalah 2,938 dengan 54 kematian. Ia merupakan hari kedua Thailand merekodkan 1 digit kes baru. Sementara itu, Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha mengumumkan perintah darurat bagi negara itu akan dilanjutkan sehingga 31 Mei bagi menangani penularan pandemik COVID-19. Manchester United disaran untuk tidak mengutamakan pembelian pemain yang bernilai tinggi bagi memperkuatkan cabaran The Red Devils dalam saingan Liga Perdana Inggeris pada masa depan. Sebaliknya, bekas tonggak United Rafael De Silva menggesa pihak pengurusan United lebih mengutamakan pembelian pemain yang tidak mahal tetapi mampu memberikan impak positif kepada kelab itu. Menurutnya, United yang dalam proses membentuk semula kekuatan dalam 2 musim kebelakangan ini perlu belajar daripada kesilapan ketika melakukan pembelian pemain, terutamanya berstatus bintang sebelum ini. Pada masa sama, Rafael mencadangkan Solskjaer mencari pemain berkarakter seperti Javi Hernandez atau lebih dikenali dengan panggilan Chicharito yang dibeli kelab itu pada 2010. Teruskan bersama Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my dan semua platform digital Sinar Harian.